Okey, selamat pagi kelas. Boleh dengar? Seorang saja tak apa sebab saya rakam ini Video ini dirakam ya. Yang tidak hadir pada hari Isnin ada video. Saya sudah bagi video pada dalam Telegram. Ini video dia. Ini pada hari Isnin 15 hari bulan saya sudah ada video. Nanti kamu boleh tengok boleh tengok kemudian. Kemudian saya pun sudah bagi latihan di sini. Apa kerja? Apa-apa pun tengoklah pada kita punya Telegram. Pada kita punya grup Telegram, video dan latihan yang saya beri Okey, apa-apa tengok di grup Telegram. Baik. Hari ini kita sambung. Saya akan sambung terus Hari ini kita akan belajar 3.4. Okey. Tajuk pada hari ini ialah proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyah tinjaan. Okey. Ada beberapa perkataan yang kamu mesti faham. Okey. Yang kamu mesti faham sebelum kita teruskan. Okey. Kita tengok dulu apa perkataannya. Okay, sebelum tu sekejap saya nak check dulu satu benda. Okey. Harap boleh tengok Sama juga di dalam buku teks. Yang ini pada muka surat 65 pada muka surat 65. Okey, kita teruskan hari ini. Kalau kamu masih ingat lagi pada 3.4 pada 3.3 kita telah belajar apa yang dipanggil proses pencernaan. Okey, kalau kamu masih ingat lagi bahagian-bahagian pencernaan manusia. Okey, ini adalah bahan apa yang kita panggilkan pencernaan manusia. Okey, bahagian-bahagian pencernaan manusia. Sekejap Okey. Ini bahagian-bahagian pencernaan manusia. Oh, dia tak boleh besar lagi. Tak apa. Okey, tak apa. Bermula daripada mulut, kelenjar, kemudian pergi kepada esophagus, perut, duodenum, usus kecil dan sebagainya. Okey. Pencernaan. Jadi kalau kita lihat di sini pencernaan dia bermula di mulut, bahagian mulut Apa itu pencernaan? Kalau kamu masih ingat, pencernaan dia akan pecahkan makanan kepada cebisan-cebisan yang kecil supaya badan kita boleh menyerap nutrien itu. Okey. Bahagian mana yang menyerap mencerna makanan dan memecahkan makanan pada bahagian mulut, ingat pada bahagian mulut, kemudian pada bahagian perut apabila sudah dipecahkan pada dalam mulut, dia akan pergi ke bahagian perut. Dan apabila bahagian ini bahagian perut, dia akan pergi bahagian duodenum. Dan pada bahagian duodenum, dia akan pergi kepada usus kecil. Dan ini tempat 3 tempat ini, bukan 3 4 tempat ini ialah tempat di mana makanan dicernakan. Maknanya makanan itu dipecahkan bermula daripada mulut yang pertama, perut, duodenum, kemudian usus kecil. Okey, usus kecil minta maaf bukan mulut mulut yang pertama, kemudian yang kedua ialah perut, yang ketiga ialah duodenum. Duodenum ini pada permulaan usus kecil. Ini tempat di mana makanan dicernakan. Makna dia makanan itu dipecahkan kepada pecahan-pecahan yang kecil. Okey. Jadi 3.4 hari ini pada bahagian tajuk 3.4 kita akan belajar proses penyerapan.
Ya, proses penyerapan, apa itu penyerapan, dan pengangkutan hasil pencernaan. Bila dia dah serap, kemudian bagaimana dia nak angkut nutrien ataupun makanan yang dah dicernakan itu. Kemudian yang ketiga ialah penyah tinjaan. Apa itu penyah tinjaan? Kamu cuba boleh ingat ya, boleh tulis sahaja pada buku itu. Penyah tinjaan ini ialah proses senang ceritalah ya. Senang nak cerita, penyah tinjaan ini ialah kita pergi membuang air besar lah, pergi ke tandas untuk membuang air besar. Itu proses kita namakan dalam sains ini, dalam bahasa Melayu, sains kita panggil penyah tinjaan. Maknanya kita buang air besar lah. Sebab apa yang makan, bukan semua benda yang kita makan masuk ke dalam badan ya. Ada benda yang kita makan tidak boleh dipecahkan dan dia tidak boleh dicerna. Kalau tidak boleh dicerna, dia mestilah dibuang daripada badan. Okey, itu yang kita panggil dia penyah tinjaan ya, penyah tinjaan. Okey, baik. Kita teruskan sahaja. Kalau dalam soalan tanya ya, di manakah proses penyerapan ini berlaku? Proses penyerapan ini berlaku di mana? Kamu kena ingat, proses penyerapan berlaku di usus kecil ya. Proses penyerapan berlaku di usus kecil. Usus kecil. Okey. Usus kecil ini dia menyerap nutrien. 3.3 hari Isnin saya sudah terangkan pencernaan makanan. Ya, itu pencernaan makanan 3.3. 3.4 ialah penyerapan. Macam mana makanan itu diserap. Jadi, di manakah makanan itu diserap? Kamu kena ingat di usus kecil ya. Di manakah usus kecil? Ini di mana usus kecil? Kalau kamu tengok di sini, usus kecil ialah berada di okey. Usus kecil berada di mana? Kalau dalam gambar ini, di sini di mana usus kecil itu ya. Usus kecil itu maknanya di sini. Ini semua bahagian usus kecil. Ya. Dia berlipat-lipat ya. Dia kalau kamu tengok di sini, dia macam berlipat-lipat. Okey. Dia bergulung-gulung, berlipat-lipat sebab usus kecil ini panjang ya. Usus kecil ini sebenarnya kalau saya cari maklumat tentang usus kecil ya. Usus kecil ini dia punya panjang berapa? Kalau kamu tengok, kalau di sini dia beritahu ya, usus kecil ini dia sepanjang 7 meter. Panjang ya, 7 meter usus kecil ini. 7 meter itu macam berapa? Macam bangunan 2 tingkat lah ya. Kalau kamu keluarkan usus kecil, macam usus kecil ini, kamu keluarkan dia daripada perut dan kamu panjangkan dia, tarik dia. Dia sangat panjang, 7 meter. Okey, itu sebab di dalam perut ini dia bergulung-gulung ya. Jadi kamu ingat usus kecil ni apa dia punya fungsi dia? Ya, usus kecil ini fungsi dia untuk menyerap makanan ya, makanan. Untuk menyerap makanan. Makanan yang dicernakan di mana? Makanan yang sudah dipecahkan di mana? Makanan yang sudah dipecahkan di duodenum. Ya. Makanan yang sudah dipecahkan di duodenum. Kemudian di perut. Kemudian di atas sekali di bahagian mulut. Itu tempat makanan dicernakan. Kemudian bila cerna dia akan masuk kepada usus kecil ya. Okey.
Baik. Apa yang berada di dalam usus kecil? Dalam usus kecil ada tempat ataupun ada bahagian yang kita panggil villus, ya. Dan villus ini dia ada banyak berada di dinding usus kecil, dia panggil villus. Apa villus ini? Villus ini dia banyak untuk meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan makanan. Contoh di sini ya, kalau kamu tengok gambar di sini, ini adalah contoh keratan rentas usus kecil. Ini adalah keratan rentas usus kecil. Berapa panjang tadi? 7 meter kan panjang dia dari dalam perut. Jadi kalau kita lihat di dalam usus kecil, kalau kita zoom in lagi, dia ada macam ini bentuk dia. Dia ada pada bahagian ini dia ada berjuta yang kita panggil villus. Ini villus. Ini dia macam apa ni, panggil apa? Macam ada satu bentuk yang memanjang macam ini. Ini kita panggil dia villus ataupun villi. Yang ini, ya. Dia berada di mana? Berada di dinding usus kecil. Okey. Kenapa villus ini ada? Alright. Kerana dia permukaan usus kecil dia berlipat-lipat ya untuk menambah keluasan luas permukaan dan meningkatkan penyerapan. Itu dia punya tujuan. Kenapa villus ini? Kenapa usus kecil dia ada villus? Okey. Kemudian dinding villus sangat nipis ya, iaitu setebal satu sel untuk meningkatkan kadar penyerapan. Disebabkan villus di dalam usus kecil ini tugas dia ialah untuk menyerap makanan, bukan untuk mencerna ya. Mencerna tadi sudah buat. Mencerna tadi kita sudah buat. Bahagian mana? Bahagian perut, bahagian duodenum dan ada lagi satu bahagian di atas iaitu bahagian mulut. Mulut, perut, duodenum untuk mencerna makanan. Usus kecil ini untuk menyerap makanan. Itu sebab di dalam villus ini dia ada apa yang kita panggil, dia ada permukaan lah yang kecil ya. Kalau kita boleh lihat contoh usus kecil, kita boleh tengok dulu ya. Small intestine villus. Ini contoh dia lah ya, gambar. Ini, okey. Mana gambar? Inilah, ambil inilah. Ini villus lah ya. Ini villus di dalam usus kecil. Dia nampak macam ada jari-jari di situ ya. Dia banyak sebenarnya. Ini contoh villus ini ya. Dia berada di mana? Dia berada di usus kecil. Ini gambar yang sudah dibesarkan lah. Kalau kamu tengok ini lagi jelas lah ya. Okey. Ini usus kecil. Okey. Ini usus kecil. Small intestine ni usus kecil ya. Dan ini villus. Kamu boleh nampak tak ini? Dia macam ada ini macam ni. Ini villus lah. Kita panggil dia villus. Dan panjang usus kecil tadi berapa? Panjang dia lebih kurang 7 meter. Okey. Mana bahagian dia? Bahagian dia saya sudah tunjukkan tadi ya. Ini tak perlu tahulah ya. Ini villus, bahagian villus. Okey. Ini usus kecil ya. Small intestine. Usus kecil. Ini usus kecil. Okey. Di mana usus kecil tadi? Mana tadi usus kecil? Dah hilang. Mana pergi? Di sini usus kecil. Usus kecil tadi di mana? Di sini. Ya, yang ini. Bukan yang di luar ini ya. Yang ini usus kecil. Ini usus kecil.
Okey, ini semua usus kecil. Okey, kita sambung lagi sekejap. Alright. Jadi, apa yang berada di dalam villus? Dalam villus ini dia ada special sedikit ya. Di dalam villus dia ada salur darah. Okey. Ini saya zoomkan contoh villus. Ambil satu villus sebab di dalam villus ni ada kapilari darah ya, dan kemudian ada lakteal. Okey. Dan makanan yang sudah dicerna dia boleh masuk ke dalam villus. Okey. Makanan yang besar yang tidak tercerna dia tak boleh masuk ke dalam. Dia tidak boleh masuk ke dalam. Yang kecil yang sudah tercerna sahaja dia boleh masuk ke dalam villus. Ya. Kita tengok contoh lain. Villus. Ini contoh villus lah ya. Saya besarkan sedikit. Okey. Ini contoh berada di dinding villus ya. So, yang luar ini makanan akan dapat menyerap masuk dan pergi kepada salur darah. Yang besar tak boleh masuk, dia tinggal di luar. Yang kecil, makanan yang dah dipecahkan boleh masuk dan masuk ke dalam salur darah. Okey. Ada lagi tak gambar lain yang lebih baik lagi? Macam inilah ya. Dia boleh masuk ke dalam villus. Boleh serap. Dan asid dia pada lakteal. Amino acid dengan glukos akan masuk pada salur darah. Fatty sel lemak dengan gliserin akan masuk ke dalam lakteal. Okey. Okey. So dalam kapilari darah, macam saya cakap tadi, makanan apa yang masuk ke dalam kapilari darah? Makanan yang masuk ke dalam kapilari darah, makanan yang sudah dicernakan iaitu glukosa dengan amino asid. Okey. Yang masuk ke dalam kapilari darah. Yang dua ini ya, yang dua ini. Kemudian makanan apa? Makanan yang sudah dicerna apa masuk ke dalam lakteal? Yang masuk ke dalam lakteal ialah asid lemak dengan gliserol. Asid lemak dan gliserol ini dia masuk ke dalam lakteal. Okey, dia masuk ke dalam lakteal. Di sini. Ini lakteal. Dan kapilari darah, makanan apa yang masuk ke dalam kapilari darah? Glukosa dan amino asid. Okey. Okey. Sambung lagi. Eksperimen, kalau ada kesempatan kita akan cuba buat di dalam makmal lepas masuk sekolah ya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Untuk proses pengangkutan makanan dan hasil pencernaan, saya akan sambung pada kelas yang seterusnya. Okey. Saya akan sambung pada kelas yang seterusnya iaitu pada hari Khamis ya. Untuk tajuk ini saya akan sambung pada hari Khamis. Okey. Latihan, kalau ada latihan dan apa-apa kuis ataupun apa-apa latihan, saya akan berikan dalam grup Telegram lah ya. Jadi saya habiskan kelas pada hari ini. Kita akan jumpa besok. Okey. Terima kasih.